Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak-anak ustazah? Okay, harapnya semua dalam keadaan sihat dan alhamdulillah. Dah masuk bulan Ramadan. Jadi ustazah mengucapkan selamat berpuasa. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya untuk mata pelajaran bahasa Melayu, iaitu kata ganti nama. Okey, apakah itu kata ganti nama? Okey, maksudnya kata yang menggantikan kata nama. Kata ganti nama ada dua. Yang pertama, kata ganti nama diri. Yang kedua, kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3 bahagian. Kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Okay. Apakah contoh-contohnya? Kata ganti nama diri pertama, saya, aku, kami, kita. Kata ganti nama diri kedua, contohnya kamu, awak, kalian, anda. Kata ganti nama diri ketiga, mereka, dia, beliau, ia. Seterusnya, kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua, iaitu umum dan tempat. Okey, apakah contohnya? Okey, untuk umum ini dan itu. Okey, bagi tempat pula, situ, sini, sana. Okey, ini adalah contoh penggunaan ayat. Okey, yang pertama, bagi kata ganti nama diri pertama, digunakan untuk menggantikan orang yang bercakap pada ketika itu. Okey, contoh ayatnya, cikgu, saya terlupa membawa alat tulis, kata Aisyah kepada cikgu Nabila. Okey, yang ustazah merahkan tu adalah kata ganti nama diri pertama. Okey, ia menggantikan orang yang bercakap. Okey, awak tengok kat situ. Aisyah sedang bercakap dengan cikgu Nabila. Jadinya, dia dah tak perlu letak nama Aisyah lagi. Jadinya, dia menggantikan saya. Okey, contoh seterusnya. Saya dan Karim tinggal berjiran. Okey, Ustazah minta maaf. Ustazah tertinggal huruf I di perkataan berjiran. Okey. Kami berjalan kaki ke sekolah bersama-sama. Okey, kami ini masih dalam kata ganti nama diri pertama, tapi ia menunjukkan banyak. Okey, kalau awak tengok dalam ayat tersebut, ada saya dan Karim, dua orang. Okey, dia menceritakan diri mereka, mereka tinggal berjiran. Dan mereka, kami berjalan kaki sekolah bersama-sama. Okey, seterusnya, kata ganti nama diri kedua digunakan untuk menggantikan diri orang yang diajak bercakap atau orang yang sedang mendengar percakapan orang pertama. Contoh ayat, Rosa, awak masih marahkan saya? Soal Aminah. Okey, dekat sini ada Rosa dan Aminah. Aminah sedang bercakap dengan Rosa. Rosa tu adalah orang yang diajak bercakap, orang yang kedua. Jadi, ia meletakkan kata ganti nama diri awak. Jadi, tak perlu nak letak lagi dah nama Rosa. Okay, contoh lain. Kalian sudah makan? Tanya Pak Omar kepada orang kampungnya. Okey, kalian ini menunjukkan banyak. Kalau awak tengok dalam ayat tersebut, Pak Omar bercakap dengan orang kampungnya. Orang kampung tu menunjukkan ramai. Jadi, ia menggantikan orang kampung tersebut dengan perkataan kalian. Seterusnya, kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk menggantikan diri orang yang diperkatakan. Maksudnya, kita menceritakan tentang orang tersebut. Okay, contoh ayat. Dia sangat rajin membaca buku cerita di perpustakaan. Dia. Maksudnya orang tu menceritakan orang tersebut sangat rajin membaca buku cerita di perpustakaan. Seterusnya,
Beliau ialah guru sekolah saya. Kita menceritakan guru saya. Kita menggunakan beliau. Okey, beliau ni digunakan untuk orang yang dihormati. Sebagai contoh guru ataupun orang yang berjawatan. Berjawatan sebagai contoh macam ketua kampung, guru besar ataupun Perdana Menteri. Kita guna beliau. Okey, seterusnya untuk kata ganti nama tunjuk umum. Menunjukkan sesuatu seperti benda, tempat, haiwan dan manusia. Contoh ayat. Berikan buku ini kepada Fatimah. Tadi Ustazah ada tunjuk contoh untuk tunjuk umum ini ialah ini dan itu. Penggunaan ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Berikan buku ini kepada Fatimah. Yang seterusnya, layang-layang itu terbang tinggi. Itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Terbang tinggi itu dah menunjukkan jauh. Yang terakhir kita masuk kata ganti nama tunjuk tempat. Menunjukkan pada tempat. Apakah contoh ayatnya? Saya tinggal di sini. Sini menunjukkan tempat yang dekat. Saya tinggal di sini. Sini. Seterusnya. Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di sana. Sana menunjukkan tempat yang jauh dan tidak dilihat. Kita tak dapat lihat suasana dekat sana. Jadi, penggunaan kata ganti nama tersebut adalah sana. Yang terakhir, letakkan pasu ini di situ. Situ menunjukkan tempat yang jauh tetapi dapat dilihat. Situ tempat yang jauh tapi kita nampak benda tersebut. Itu sahaja daripada Ustazah. InsyaAllah harap penerangan ini dapat membantu kamu untuk membuat latihan di dalam Google Classroom. Semoga semua duduk di rumah dalam keadaan yang baik. Lagi-lagi bulan Ramadan. Gunakan masa dengan sebaiknya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.